بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. وبعد. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Sambung bacaan kita surah Fatir ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العظيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Kemudian kami jadikan Al-Quran itu diwarisi oleh orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsihi. Maka di antara mereka yang ada yang berlaku zalim kepada dirinya sendiri dengan tidak mengindahkan ajaran Al-Quran. Wa minhum muqtasidun. Dan di antaranya ada yang bersikap sederhana. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dan di antaranya pula ada yang mendahului orang lain dalam berbuat kebaikan dengan izin Allah. Zalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu ialah limpah kurnia yang besar dari Allah semata-mata. Sadaqallahul azim. Summa awrasnal kitaba. Kemudian kami wariskan al-kitaba huwal Quran, yaitu Al-Quran. Kami wariskan Al-Quran. Pewarisan ini adalah selepas Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahawa marhalah yang berlaku selepas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah marhalatu mirasi lil kitabi walil manhaji. Yarisuhul ulama, diwarisi oleh para ulama. Min Rasulillah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lidzalika, maka dengan sebab itu, jaa fil hadis, datang dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ulama hum warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu mereka adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman.
Dan para ulama mereka tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warasul ilma, tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhazahu akhadha bihazzin wafirin. Maka sesiapa yang mengambilnya, ambil betul-betul. Fan-nabi sallallahu alaihi wasallam huwal muballigh, baginda adalah muballigh, penyampai, wal muallim, guru. Hala hayatihi, semasa hidup dia, semasa hidup baginda. Amma ba'da wafatihi, adapun selepas kewafatan baginda, maka Allah Subhanahu wa taala wakilkan hazihil muhimmah, tugas ini, ilal ulama, kepada para ulama, dengan maksud mereka mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Lidzalika qala ta'ala, maka dengan sebab itu firman Allah taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian kami telah jadikan kamu sebagai umat wasata, supaya kamu semua menjadi saksi ke atas seluruh manusia. Wa yakuna ar-rasulu, dan adalah rasul itu, alaikum syahida, ke atas kamu dia menyaksi. Fanahnu warasatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa man alima minna hukman, sesiapa antara kita tahu satu-satu hukum, fa'alaihi an yuballighuhu, maka hendaklah dia menyampaikan. Itu tugas kita. Farrasulu syahidun, dan rasul saksi atas apa yang kita sampaikan itu. Begitu juga umatnya akan jadi saksi ke atas seluruh manusia yang mereka sampaikan kepada manusia itu. Istafaina, wa ma'na istafaina, summa awrasna al-kitaba alladhina istafaina. Istafaina ay ikhtarna wa faddalna. Istafaina bahasa kitanya ialah kami pilih. Pilih maknanya ikhtarna, kami pilih. Dia kalimat ni ada tiga, dan makna dia pilih belaka. Nombor satu, Mustafa, orang terpilih. Nombor dua, Mukhtar, orang terpilih. Nombor tiga, Mujtaba, orang terpilih. Bahasa sama, ya, makna sama. Ikhtarna wa faddalna ala sairil ummah. Maknanya kita semua ini dipilih oleh Allah Ta'ala, dan Allah lebihkan kita ala sairil ummah, ke atas seluruh ummah. Summa, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membahagikan haula, mereka yang terpilih itu, ila salasati asnaf, kepada tiga kumpulan. Kita yang terpilih ni, tuan-tuan, kita semua dah terpilih, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengucap syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita umat terpilih, tuan, bukan calon-calon orang, tuan, terpilih. Istafaina, hargai, rasa bangga dengan pilihan tu. Istafaina, kami pilih. Faminhum, maka setengah dari mereka Allah pilih tu, zalimun li nafsihi, jenis zalim diri sendiri. Terpilih tapi jenis zalim diri sendiri. Ada. Zalamaha bitaksiri fi haqqi hadzal kitab alladhi warasahu, dia telah melakukan kekurangan dalam mengamalkan kitab yang diwariskan kepada dia, iaitu Al-Quran. Falam ya'mal bih, dia tak beramal kama yang bagi, sebagai yang sepatut. Terpilih, sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi falam ya'mal bihi,
tak beramal dengannya sebagaimana yang sepatutnya dia beramal. Bahkan kadang-kadang qad yartakibu kabiratan, kadang-kadang dia buat dosa besar, waliyaz billah, na'udzubillah. Wa hadza sinfu zalama nafsah, ni dia panggil jenis zalim diri sendiri. Kenapa? Li'annahu harramaha as-sawab, kerana dia telah halang pahala dari sampai kepada diri dia sendiri. Fakullu taklifin yuslabu minka al-amalu al-yasiru wa yu'tika alaihi al-jaza' al-wafir. Sebenarnya setiap taklif yang Allah letak atas bahu kita, seseorang hamba, dia adalah yasir, tidaklah berat sangat, tidaklah berat sangat, ringan sahaja. Dan Allah berikan balasan yang sempurna, balasan yang besar. Sembahyang subuh 2 rakaat je tak banyak, tapi dia punya pahala kabir ataupun kasir ataupun azim. Senyum dekat orang simple je senyum, yasir, mudah je untuk senyum. Tegur orang assalamualaikum, simple je, tapi pahala dia kabir, pahala dia besar. Baik, seseorang bila dia tahu benda tu simple je dan pahalanya besar nanti dia akan dapat, tapi dia tak buat, itu bermakna dia telah menzalimi dirinya sendiri. Zalimun li nafsihi. Wa minhum muqtasidun. Kumpulan kedua dari yang terpilih ni, muqtasidun, yakni golongan yang sederhana, yakni ya'malu bihi fi ba'dil awqat, dia beramal dengan ayat-ayat Quran hak dia baca tu pada waktu-waktu yang tertentu hak dia pilih, dan bercampur amal soleh dengan perkara buruk, sayyi. 50-50, baik ada 50, buruk ada juga 50. Itu dia panggil muqtasidun. Yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dan sebahagiannya lagi ialah orang yang sabiqun bil khairat, berlumba melakukan kebajikan biiznillah. Biiznillah, sini dia ada biiznillah, ya, biiznillah. Buat kebajikan, buat kebaikan itu dengan izin Allah. Allahumma ja'alna minhum insyaallah, ya Allah jadikan kami dari kalangan mereka insyaallah. Sabiqun tadullu ala anna hunaka sibaqan wa munafasatan. Bila sebut sabiqun, maknanya di sana ada perlumbaan dan saling mendahului antara satu sama lain dengan maksud untuk sampai lebih awal ataupun buat lebih banyak. Itu dia panggil sabiqum bil khairat, sabiqun bil khairati biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala. Sini Allah nak hamba dia jangan sombong dalam ketika sudah boleh melakukan kebajikan. Jangan sombong. Bahkan dia kena ada sifat al-iftiqaru, izharul iftiqari ala Allah, menzahirkan kita ni rasa perlu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan dabik dada time kita buat kebajikan. Tu nasib baik aku tolong tu, kalau tak ada orang tolong tak siapalah boleh hidup ke tidak si fulan tu. Ni kapek ni nasib baik aku lah ya jah, minta derma belaka dapat beli ni. Jangan macam tu, ya. Tu boleh menggugurkan pahala kita. Allah mahu kita zahirkan rasa perlu kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu disebut biiznillah. Sebab apa-apa saja kebaikan yang kita buat tu, waffaqakallahu, Allah telah taufikkan anda untuk melakukannya. Bukan kerana semata-mata kudrat anda. Duit yang Allah bagi tu, duit yang ada poket tu pun Allah bagi tu, Allah bagi. Tu dia sebut biiznillah kat situ tu, dengan izin Allah.
Nikmat Islam dan nikmat Islam. Nikmat Islam ni nikmat paling besar. Ni'matul Islami a'zamun ni'am. Nikmat Islam ni nikmat paling besar. Kenapa? Hazihin nikmat ni biha yudrakus sa'adatul abadiyah. Dengan nikmat ni nanti hargai Islam kita ada, sebab nikmat ni nanti, dengan nikmat ni nanti kita akan dapat merasai kebahagiaan abadi nanti di akhirat dengan sebab Islam ni. Yahfazuhullahu minal wuqu' fin nari abadan. Kena hargai nikmat ni, dia besar. Sebab dengan nikmat ni, dengan nikmat ni Allah akan jaga kita dari terjatuh dalam neraka. Besar nikmat ni. Dengan nikmat ni tatalaqahul malaikatu, nanti dekat-dekat nak mati, talaqahul malaikatu, malaikat datang dan dia beritahu, la takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan sedih. Sesungguhnya wa abshir bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan syurga yang telah Allah janjikan kepadamu. 2, 3. Laha yuftahu lahu babun fi qabrihi. Dengan Islam ni dibuka kepadanya pintu kubur. Pintu kubur. Lalu dia masuk ke dalamnya dan dia dapat melihat syurga yang indah. Dengan sebab nikmat ni, Islam ni, Allah permudahkan kita ketika hisab. Dengan sebab nikmat Islam ini, Allah jadikan kiri kanan kita punyai cahaya nuran yamshi bihi. Kita guna cahaya tu nanti fawqas sirat, ketika berada di atas sirat. Yuballighu ila jannati rabbil alamin, yang mana sirat itu lah yang menyampaikan kita ke syurga Allah Ta'ala. Dengan nikmat Islam ni, Al-jannatu lahu fiha ma tashtahi al-anfus. Syurga yang nikmat di dalamnya semahu yang kita mahu. Yafuzu biridwani rabbih. Dengan nikmat Islam ni kita akan dapat redha dari Allah Ta'ala. Kita kata ke Allah ni tuan rumah lah, redha. Yaramuna biha. Dengan nikmat Islam ni kita dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahia lazzatul kubra, dia adalah nikmat paling kemuncak, iaitu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hargai nikmat ni, kita orang terpilih. Wa qawluhu ta'ala istafaina, kami telah pilih. Dalat ala anna kalimat at-tauhid, menunjukkan bahawa kalimah tauhid laha samanun, dia punyai value. Kalimah tauhid la ilaha illallah lahu samanun, ada value. Wa in kana wal imanu bi rasulillah lahu samanun, beriman kepada Rasulullah ada value, ada nilai. Sebab tu Allah sebut kami pilih. Sebab dia ada nilai. Yang menyebut la ilaha illallah, dia ada nilai. Yang ikut Nabi SAW, dia ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Wal amalu bima ja'a bihi Rasulullah lahu samanun, dan beramal dengan apa yang dibawa datang oleh Rasulullah lahu samanun, dia ada nilai, value di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Allah sebut istafaina, kami pilih. Wa in kana min baini haula'i, sekalipun dari kalangan yang terpilih itu ada yang menzalimi dirinya sendiri dengan cuai dalam melakukan tuntutan, wartikabil ma'asi, kadang-kadang dia buat maksiat, wa huwa ma'a hadza kullu, mereka walau dalam keadaan macam tu, mereka telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annahu, kerana dia qala, telah menyebut,
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lidzalika, maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut mereka-mereka yang beriman ini, yang mewarisi Alkitab, iaitu Al-Quran, Allah sifatkan mereka dengan dua sifat, iaitu yang pertama istafaina, yang kedua min ibadina. Mereka adalah orang yang terpilih. Satu, sifat yang pertama, yang terpilih. Min ibadina, dia adalah dari kalangan hamba kami. Abdun, hamba. Abdun, hamba. Kalau tidak diidafat kepada Allah Ta'ala, hina kita. Hamba, satu perkataan sangat hina. Tapi bila disandar kepada Allah, Abdullah, ibaduna, hamba kami, itu hamba Allah, ia memuliakan, dia mulia. Hamba tu hina asalnya kalau sendirian, tapi bila disandar pada Allah, dia jadi mulia. Hamba Allah, hamba kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah hamba Allah. Antara sifat hamba Allah, ini antara sifat hamba Allah disebut oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti. Ketika azan zuhur sudah berkumandang, dia masih lagi sibuk dengan kerjanya, dia masih lagi layan customer, dia masih lagi belek-belek file. Padahal zuhur sudah masuk, azan sudah berkumandang, dia meneruskan kerja. Sambil-sambil itu dia melihat jam, lalu dia kata, baki masa ada 2 jam lagi. Dia bekerja lagi, dia sibuk lagi. Lalu dia tengok lagi jam, ada lagi 1 jam. Dia belum solat lagi, dia kerja lagi. Akhirnya tinggal 10 minit. Waktu tu dia mula bergegas cari tempat untuk ambil wuduk, bergegas kalut dia untuk menghadap Allah Ta'ala, mengangkat takbir dalam keadaan gopoh. Tinggal 10 minit lagi. Bukan zuhur saja, bahkan solat-solat yang lain. Begitulah kebanyakan. Begitulah kebanyakan. Kenapa dia sembahyang juga walaupun tinggal 10 minit? Kerana dia takut hukuman, dia takut dosa, dia takut Allah marah. Kalau dia tak takut, dia tak sembahyang tu. Dia salat kerana takut. Satu. Individu seorang lagi, bila masuk waktu zuhur, azan berkumandang, sebenarnya dia sudah ready 20 minit yang lalu. Dia sudah siap ambil wuduk. Dia hanya bersedia mendengar azan dengan teliti dan menjawabnya. Lalu dia bersiap sedia untuk salat kepada Allah Ta'ala. Dia tinggal semua kerja buat dia. File tutup, telefon off. Apakah yang mendorong dia melakukan ini? Kata Said Ramadan, pendorongnya ialah kerana cinta dan rindu dia untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dia sifat seorang hamba ibad. Lagu tu baru hamba. Allahu Akbar. Suka sungguh tangguh. Takut terjejas bisnes, takut terlepas. Hamba bukan macam tu. Hamba dia tinggal dulu, dia sempurnakan dia dengan Allah Ta'ala. Dia panggil, anda datang kepada Allah bihubbin. Anda datang kepada Allah dengan cinta, dengan rindu mahu berdiri di hadapan Allah. Bukannya kerana takut sembahyang, kerana takut dosa sembahyang. Takut tu bukan kerana takut macam tu, tapi kerana rindu cinta mahu berdiri di hadapan Allah. Itulah hamba ibad. Mudah-mudahan kita tergolong dari kalangan itu. Amin. Alladzina astafaina min ibadina. Allah sifatkan mereka dengan orang yang terpilih. Allah sifatkan mereka orang yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idzan, maka fahamlah kita bahawa penurunan Alkitab,
ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mewariskan umatnya kitab ini selepas kewafatan baginda. Fahiya imtidadun lirisalatihi, ini dia panggil keberterusan risalahnya. Maka umat ini akan sentiasa ada manhaj, ada panduan ila an taqumas saah, sehinggalah hari kiamat nanti tetap ada agama ini. Baik. Fa in qulta, jika anda kata, kaifa yakunu zalimu nafsuhu minal mustafaini, bagaimana anda boleh kata orang yang zalim diri sendiri, tak beramal dengan Quran hak dia tahu, kadang-kadang dia buat dosa besar, irtikabul ma'asi, bagaimana anda boleh kata dia masih terpilih? Tu soalan dia bawa datang sini. Mungkin di awal tadi kita rasa tergantung sikit kan, rasa terbuku sikit, terpilih. Quran tak beramal dengan Quran, bahkan buat dosa besar, terpilih. Nak jawab lagu mana? Maka naqulu, lalu kita kata begini, jawab dia, bimujarradi an yaqula al-'abdu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, hanya dengan semata-mata seseorang itu menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, fahuwa mustafiyun, maka dia dikira orang terpilih. Istafahu Allah 'ala al-kufar, Allah pilih dia dalam ramai-ramai manusia kufur, ramai banyak seluruh muka bumi ni, jumlah yang kufur lebih ramai daripada yang beriman. Allah pilih dia untuk tidak kufur, untuk dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa in hadasat minhu, sekalipun selepas tu berlaku kecuaian dari dia, dia tetap orang yang terpilih. Tengok mahal kita di kedudukan di sisi Allah taala. Jangan pandang ringan, kita terpilih. Dan cuma kadang-kadang ada yang zalim diri sendiri, dan dia sebenarnya tidak berterusan menzalimi diri sendiri, tuan-tuan. Setiap orang ada hari untuk dia insaf. Allah bagi peluang dekat dia, Bahkan Allah sebut dalam firman dia, asa an yatuba alaihim, asallahu an yatuba alaihim. Wal muqtasidu, tengok al muqtasidu, apa makna muqtasidu? Huwa alladhi tasawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu, iaitu orang yang sama peratus kebaikan hak dia buat dengan keburukan hak dia buat. Muqtasidun, iktisad tu sebenarnya makna jimat. Jimat, buat baik sikit, buat jahat sikit, campur dua tu sama banyak, kan? Wa khalata amalan salihah, bercampur amal soleh, bi akhari sayyi, dengan benda buruk, campur soleh dengan benda buruk. Dalam tempat lain firman Allah Taala, Allah sebut, wa akharuna a'tarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim, ada dari kalangan mereka yang i'tarafu bi dhunubihim, mengaku akan dosa-dosa hak mereka buat. Khalatu amalan salihah, dia bercampur amal soleh, wa akhara sayyi'a, campur dengan amal yang tak baik. Asallahu, mudah-mudahan Allah mengampuni mereka. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sini asal, dan asal, asallah, mudah-mudahan Allah
Siapa kata asa? Allah sendiri kata. Mudah-mudahan Allah ampunkan dia. Mudah-mudahan apabila ia terbit dari mulut manusia, dia ada dua kemungkinan. Sama ada ditunaikan ataupun tidak. Cuai. Hari ini ada kuliah saya datang ya. Mudah-mudahan sampai. Mari jam keren tak sampai. Ataupun tersilap jalan tak sampai. Manusia ada kelemahan. Manusia ada kepentingan yang menyebabkan dia tak tunaikan. Ada kelemahan, jam. Ada kepentingan, dia cari kuliah lain, mahal sikit pada sini. Kepentingan. Boleh jadi lagu tu juga. Asa, mudah-mudahan saya datang. Tengok-tengok tak datang. Itu kenapa? Sebab asa itu dari mulut manusia. Dia punya kelemahan ya, dan kepentingan. Bila asa mudah-mudahan itu dari Allah, maka tak ada itu semua. Asallahu an yatuba alaihim. Lalu asa itu kita terjemah, confirm Allah akan mengampuni mereka. Pasti Allah akan mengampuni mereka. Innallaha ghafurur rahim. Amma as-sabiqu bil khairat, kumpulan yang ketiga. Harap-harap inilah kita. Tadi zalimun li nafsihi. Nombor dua muqtasidun. Sabiqun bil khairat. Kita ni orang terpilih, umat terpilih. Sebab apa terpilih? Sebab ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam terpilih tu ada jenis hak tak beramal, buat dosa, zalimun li nafsihi. Dalam yang terpilih tu ada buat dan buat 50 kebaikan, 50 kejahatan. Muqtasidun. Yang ketiga, sabiqun bil khairat biiznillah. Jenis yang ketiga, berlomba buat kebajikan. As-sabiqu bil khairati. Amma as-sabiqu bil khairati fahuwa alladhi ya'malu bil amri wa yutimmuhu wa ya'ti bihi ala akmali awjuh. Siapa sabiqun bil khairat? Iaitu orang yang beramal dengan arahan yang Allah suruh untuk dia, dan dia sempurnakan, dan dia buat dalam sesempurna bentuk, dalam sesempurna penunaian. Itu dia panggil sabiqun bil khairati biiznillah. Lalu Allah bawa datang contoh. Nak contohi siapa dalam bab sabiqun bil khairat ni? Ada ke individu-individu yang boleh kita follow? Lalu guru kita buat contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam banyak-banyak contoh tu, guru kita Mutawalli Sya'rawi ambil contoh fi sayyidina Ibrahim alaihissalam. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Surah Baqarah ayat 124. Wa idh ibtala. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Allah Ta'ala bikalimatin, dengan banyak ujian, fa'atammahunna, tapi Nabi Ibrahim berjaya menyempurnakan ujian itu kesemuanya. Kata guru kita Mutawalli Sya'rawi, ujian ada dua, sama ada bil khair atau bil syar. Ujian itu datang dalam bentuk khair, kebaikan, gaji cukup, badan sihat, gagah, bertenaga, tak pernah putus rezeki, ada je limpahan sentiasa. Ujian bil khair. Bisyar, jak sakit, jak sesemua, jak berair hidung, jak berair mata. Bisyar, duit tak pernah cukup. Bisyar. Lalu Mutawalli sebut lagi, tak kisahlah sama ada ujian itu dalam bentuk kebaikan ataupun ujian itu datang dalam bentuk keburukan.
Yang penting ialah kita lulus dalam mana-mana keadaan. Itu yang penting. Dan dia kata lagi, kebanyakan yang diuji dengan syar, keburukan, ramai mereka yang lulus. Tapi andai diuji dengan kebaikan, tidak ramai yang lulus. Wallahu alam. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam, semua ujian yang Allah kenakan dekat dia, fa'atammahunna, dia sempurnakan ujian-ujian tersebut. Okay? Ya'ni atamma ma umira bihi, dia telah sempurnakan apa yang diperintah oleh Allah kepada dia mula-mula melalui kudrat biasa dia, kemudian diikuti dengan kudrat akal dia. Ketika mana Allah menyuruh dia mendirikan Kaabah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, ketika dia menerima perintah dari Allah untuk mendirikan Kaabah, sebenarnya sudah cukup untuk Ibrahim membina Kaabah semampu kudrat hak dia ada, iaitu susun. Bila habis tangan sampai sudah boleh berhenti. Jadi dah Kaabah kalau macam tu pun habis berdiri. Tapi Ibrahim tidak buat macam tu. Dia tambah lagi bagi cantik, bagi tinggi, sehingga dia menggunakan kudrat dia dan akal dia untuk pijak batu, lalu batu itu naik dan dia sempurnakan dengan cantik. Padahal ikut arahan Allah sudah cukup untuk macam tadi, seadanya. Tapi dia buat yang terbaik. Sabiqun bil khairati biiznillah. Sabiqun bil khairati biiznillah. Subhanallah. Sifat lagu tu tuan-tuan. Nabi Ibrahim. Kadzalika, demikian juga ketika baginda Nabi Ibrahim diuji zaman mudanya bil ihraqi. Zaman muda ada ujian dia. Bil ihraqi, diarah bakar. Sabara wa wasaqa billah, dia boleh sabar dan dia letak kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma ja'ahu Jibril alaihissalam, ketika dia hampir mahu dibaling ke dalam api, datanglah Jibril offer tawaran. Mau tak aku bantu kamu wahai Ibrahim, kata Jibril. Apa jawab Ibrahim alaihissalam? Amma anta fala. Adapun pertolongan darimu wahai Jibril, tidak. Aku akan minta pertolongan dengan Allah. Sebab mu sendiri tu pun datang jumpa aku ni dengan arahan Allah. Ini dia panggil kepercayaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Darajatum minal iman aliyah, iman yang tinggi. Siqatun billah, iaitu kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ragu. Siqatun billah, itu Nabi Ibrahim. Sabiqun bil khairat biiznillah. Lidzalika, maka dengan sebab itu Allah bebaskan Ibrahim dari panas api dengan Allah membatalkan kanun api dengan firman-Nya, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah kamu sejuk dan selamat ke atas Nabi Ibrahim. Summa, kemudian Ibrahim diuji lagi dengan lama tempoh untuk dapat anak. Semua orang mahu anak. Orang-orang biasa mahu anak. Nabi pun mahu anak. Para nabi mahu anak. Orang biasa untuk apa nak anak? Kahwin tak cukup setahun lagi minta anak dah. Kerana dia jangka harta dia akan banyak dan untuk diwarisi nanti kepada anak-anak. Adakah para anbiya begitu juga? Para anbiya bukan nak warisi harta, tetapi dia nak warisi kenabian dia itu kepada anak. Itu Nabi, itu para Nabi. Diuji, lama menunggu, kemudian dapat anak yang namanya Ismail. Di hari dia sudah sangat tua.
Datang ujian seterusnya, iaitu ya bunayya, satu malam dia bermimpi. Dan mimpi diberitahu kepada anak andanya Ismail, ya bunayya. Ismail waktu tu falamma balagha as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika sampailah umur Ismail kira-kira umur boleh suruh, falamma balagha as-sa'ya, umur boleh suruh, kata Mutul Syarawi sekira-kira umur 7, 8 ataupun 10. Qala ya abati ya bunayya, wahai anak anda, kata Ibrahim kepada anak, ya bunayya inni ara fil manam, sesungguhnya aku lihat dalam mimpi, anni azbahuka, aku sembelih engkau, fanzur maza tara, apa pendapat engkau hai anak anda. Tengok ujian tu kan, baru boleh anak lelaki kira-kira boleh suruh, mat Mail, tolong ambil air dekat peti ayah nak minum. Tu omong lagu tu tuan-tuan. Falamma balagha as-sa'ya. Mail, jam ayah tadi kat mana? Pergi ambil. Sekiranya omong boleh suruh tuan-tuan. Duk main melompat atas belakang tuan-tuan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Qala Ismail, ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, buatlah apa yang disuruh. Siapa suruh? Allah suruh. Ismail tahu dari mana ayah dia Nabi? Tentu ibunya bercerita. Itu keluarga bahagia tuan-tuan, keluarga penuh dengan agama. Tentu mak bercerita. If'al ma tu'mar, buatlah ayahanda apa yang disuruh itu. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Falamma aslama, ketika mana dua-dua sudah menyerahkan diri. Aslama, ketika mana kedua-dua sudah menyerahkan diri, iaitu Ibrahim bersedia untuk menyembelih dan Ismail telah bersedia untuk disembelih. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, Nabi Ismail secara sendiri dia menundukkan wajahnya ke bumi. Dia tidak dongak kepada wajah ayah dia, supaya ayah dia tidak terganggu time nak sembelih. Hamma bi dhabhihi, Ibrahim hamma, yakad, hampir menyembelihnya. Wa nadainahu ayya Ibrahim, terdengar seruan, ya Ibrahim, qad saddaqatar ru'ya, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi. Inna kadzalika, sesungguhnya kami, kata Allah, demikianlah kami uji orang-orang yang baik-baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata. Wa fadainahu bizibhin azim, lalu kami tebus Ismail dengan sembelihan yang agung. Allah turunkan kibas dari syurga untuk disembelih. Maka hiduplah Ismail, selamat. Ibrahim lulus ujian. Itulah maksud as-sabiqu bil khairati biiznillah, mereka yang berlomba melakukan kebajikan biiznillah. Hujung ayat sebut zalika huwal fadlul kabir, demikian itu adalah kurnia dari Allah, kurnia yang sangat besar. Sadaqallahul azim. 32 Fatir. Hebat Nabi Ibrahim kan? Subhanallah. Okey, setakat itu saja untuk dengan hari ini. Sehingga jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bi jahi khatimil mursalin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.